Assalamualaikum dan selamat petang. Sembang-sembang politik dulu kita, Di Sabah sekarang ni tengah panas sekarang ni, tengah berkempen. Semua parti-parti berkempen. Tak kisahlah parti mana-mana yang terlibat pun tak kisahlah. Yang penting sekarang ni PRU tengah hot. PRN kah? Pilihan Raya Negeri kan. Jadi saya rasa kali ini mungkin kemungkinan besar Parti Perikatan Nasional gabungan antara BN, PAS dengan parti-parti yang ada di Sabah sekarang ini mungkin akan take over Sabah. Kita tak tahulah, warisan pun kuat. Walaupun warisan tidak sekuat 2018, tapi saya rasa Sabah, rakyat Sabah masih ramai yang menyokong dia orang ni. Sama juga dengan parti-parti macam DAP, DAP dengan macam USNO, semua masih kuat. Dia orang ni masih lagi antara yang kuat, ramai penyokong. Cuma mungkin disebabkan oleh mungkin kegagalan, bukan menuduhlah, mungkin kegagalan kerajaan sebelum ni. Dia punya prestasi jatuh sikit, merudum sikit. Janji-janji yang tidak ditunaikan tu mungkin janji-janji yang sebelum ni kan, semua orang tahu kan. Mungkin itu salah satu mungkin penyebab besar kekalahan mereka kali ini. Tapi belum tahu lagi lah, ini just pendapat saya. Belum tentu PN boleh menang. So, tapi macam mana pun, tak kisahlah siapa menang, warisan kah menang, BN kah menang, BN yang gabungan tu menang. Paling penting sekarang ialah jaga silaturahim. Siapapun menang selepas ni, jangan ada yang membenci antara satu dengan yang lain. Macam penyokong warisan benci penyokong warisan, penyokong UMNO Barisan Nasional benci warisan lepas ni. Jangan, itu kita buang jauh-jauh sikit. Siapapun menang, adat bertanding, bukan sukan saja, itu adat bertanding. Setiap pertandingan tu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau yang kalah, jangan simpan dendam, jangan marah. Apa yang kamu buat selepas kalah lepas ni, berusaha dari segi, tak kisahlah politik, walaupun tak tahu politik macam mana. Tapi yang menang kamu kena faham, tanggungjawab kamu sangat besar. Jangan main-main. Kalau kamu menang, jangan melompat-lompat gembira berparti menang. Tak, kamu lagi susah. Tuhan tengah tengok kamu boleh buat kerjakan tak? Rakyat tengok kamu. Jadi macam di Sabah, sangat susah tau. Di Sabah, pembangunan buat masa ni antara negeri yang paling tercorot, infrastruktur paling tercorot. Kopi dulu. Kopi. Kalau saya tengok ekonomi pun Sabah sekarang tercorot. Hampir segala-galanya di Sabah tercorot lah. Kalau bandingkan dengan negeri-negeri lain, mungkin Sabah antara negeri yang paling teruk lah. Jadi kalau menang, kamu jangan gembira, jangan berparti. Tanggungjawab kamu sangat besar. Kamu rakyat memerhati kamu. Kalau kamu gagal, lepas ini sedialah nanti jatuh lagi. Macam begitu lah proses dia. Jadi saya tekankan, macam saya punya pendapat lah. Kalau siapa-siapa menang, tak kisahlah warisan kah, BM kah, siapa-siapa menang, saya rasa benda penting yang kamu kena perhatikan, benda penting yang kamu kena yang perhatikan sekarang ni adalah pembangunan infrastruktur lah. Macam tengok di Sabah, jalan raya rosak, jalan raya teruk, banyak kampung-kampung yang tiada air, tiada elektrik. Banyak tempat yang sangat teruk di Sabah. Kalau kamu tengok jalan raya dia pun berlubang,
masih tak berturap, memang fully destroy lah. Pas saya tengok memang hancur lah, memang apa, memerlukan perhatian 100-200% lah begitu. Jadi itu isu pertama lah saya rasa yang paling penting untuk siapa-siapa yang menang nanti. Benda penting yang kamu perlu perhatikan itu pertama. Yang kedua saya rasa lah ekonomi, in term of pekerjaan lah. Pekerjaan di Sabah kalau kamu tengok betul-betul banyak ramai graduan-graduan yang datang di KL bekerja macam saya lah, dari Sabah datang di KL semata-mata untuk bekerja. Macam Bangla sudah kami di sini, tapi tidak apalah, as long as masih di Malaysia tidak apalah. Tapi seboleh-bolehnya cuba untuk create banyak peluang pekerjaan lah di Sabah. Kesian lah orang-orang di Sabah, cari kerja pun susah. Kami bukannya memilih kerja sangat pun. Macam saya punya pengalaman sebelum ni. Saya lepas habis belajar, saya pernah memohon bekerja di Sandakan. Di Sandakan kerja pembantu kedai lah, yang di kedai-kedai makan itu. Tapi bila tanya gaji, dorang boleh bagi 350-400 saja satu bulan. Tak tahulah sekarang, tapi time tu 2015, 2016, 300-400 satu bulan. Saya tinggal di kampung, jauh dari Sandakan. Saya kena sekurang-kurangnya saya kena rental rumah lah ataupun bilik pun sudah mencecah 200-300. Hai nah baki habislah, tidak dapat bayar. Jadi terpaksa datang juga di KL cari kerja. Macam memang susah lah. Itu kedua lah benda kamu nanti calon-calon ni kena ambil perhatian, ambil berat lah ini benda. Jadi yang ketiga adalah macam masalah PTI ni lah. Masalah PTI ni sekarang sudah critical. Even time COVID ni pun ada juga yang tembus PTI datang di Sabah. Aku pun tak faham macam mana tu. Bukan mau menuduh lah, tapi yalah mungkin bukan kawalan kita nak ketat. Mungkin yang lebih PTI itu lagi pandai ke, mungkin dia pandai mencari lubang-lubang dari Filipina masuk Malaysia, dari Indon masuk Malaysia. Jadi itu perlu perhatian lah. Dari dulu lagi banyak betul tu PTI di Sabah. Kita mau jalan-jalan pun takut nanti kena bunuh macam itu Grab pemandu Grab. Yalah, kita bukannya benci PTI ini sebab itu, tapi yalah kita kita perlu jagalah kita punya negeri. Semakin banyak PTI, makin banyak social problem, makin banyak masalah nanti yang timbul. Siapa yang susah? Rakyat yang susah. Kalau ahli politik itu bukannya mau menuduh lah, kamu tu senang-senang jadi duit banyak, sedang mau hidup, tak perlu cari kerja. Itulah. Jadi yalah, itu benda basic lah bagi saya, itu basic untuk di Sabah, keperluan untuk di Sabah. Buat masa ni itu 3 benda paling kritikal yang perlu diambil perhatian lah. Banyak lagi sebenarnya, tapi itu 3 saja lah buat masanya, 3 saja. Kita tidak mau bebankan itu calon-calon. Tapi itulah saya mau ingatkan sajalah. Kita sembang-sembang ni bukan sembang kosong. Kita mau mengingatkan juga kalau sudah menang tu jangan kamu melompat berparti-parti. Tanggung jawab besar itu macam Gunung Kinabalu itu besar dia tanggung jawab kamu. Bukan rakyat yang memerhati kamu. Tuhan pun perhatikan kamu. Kalau kamu gagal, berdosa juga kamu. Berdosa. Peluang kamu masuk neraka ataupun tinggi. Jadi jangan gembira. Kalau menang jangan gembira. Kalau yang parti kalah tu pula jangan bersedih. Sebab kamu kalah tapi tanggung jawab kamu terlepas. Kamu terlepas dengan tanggung jawab yang aku sebutkan tadi itu. Kamu terlepas lah. Jadi yang itu penting lah, kena ambil perhatian lah. Jadi yang terakhir, time COVID ni, time mengundi ni kena hati-hati lah, jaga jarak lah. Sebab ada parti lain yang masuk campur time pilihan raya ni. Itu parti coronavirus tu masuk juga. Jadi hati-hatilah.
Jangan habis mengundi balik terus, tidak payah bersalam-salam, campur-campur sama orang. Habis mengundi balik terus, tidak payah lagi duduk selepak-lepak dengan orang, bersalam-salam, berpeluk-peluk. Ada satu orang yang coronavirus itu, semua kamu kena. Dan ada lagi kita punya klaster baru nanti. Nah, itulah paling penting. Jadi coba elakkan lah. Selepas habis PRN ini, selepas habis ni saja, harap-harap seboleh-bolehnya tiadalah kluster. Kita semua rakyat sehat. So lepas ni siapapun menang, hormatlah. Kalau warisan menang, hormat. Kalau warisan yang PN tu, hormat. So mana-mana pun kamu sokong, silaturahim tu kena kuat. Siapapun menang, siapa kalah, itu perkara biasa. Main bola juga, macam bola juga. Kalau kalah, hormatlah. Kalau menang tu jangan menyakitkan hati yang kalah. Itu perkara tidak bagus tu. Itu sajalah. Untuk petang ni itu saja. Saya orang Sabah, saya orang di Beluran sebenarnya. Saya sepatutnya mengundi di Labuk Sugut. Di Sugut lah, N48 Sugut. Tapi tidak saya balik. Mahal lah tiket penerbangan. Duit pun tiada. Saya kerja di sini pun kuli-kuli saja. Mana cukup mau itu tiket penerbangan pun sewa rumah saya sudah. Mana saya mampu bayar. Jadi saya itu sajalah. Saya good luck sajalah. Itu calon-calon semua. Penyokong-penyokong pun pandai-pandailah kamu berkempen. Jangan bergaduh-gaduh sudah. Jaga silaturahim, itu sajalah. So, salam damai dari saya, Nazri, yang duduk di KL sekarang nih, perantau Sabah yang sudah lama duduk di KL, kasihan tidak dapat balik Sabah. So ya, harap-harap selepas PR ini adalah sinar baru di Sabah nanti, ada kerja banyak. Oke. Assalamualaikum.